Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Wow, ini berita menggempakan dengan tidak semena-mena. Marsidul Ampas mengatakan PAS akan kaji baik buruk untuk sertai kerajaan perpaduan. Wow, apa sudah berlaku ini sahabat semua? Tiba-tiba pula Marsidul Ampas ini membuat kenyataan untuk mengkaji apa kebaikan untuk sertai kerajaan perpaduan. Sahabat semua, setujukah anda sekiranya PAS menyertai gabungan kerajaan perpaduan hari ini atau tidak? Apa pandangan anda? Jadi saya ingin membawakan kenyataan pemimpin PAS ini yang menyatakan mereka akan mengkaji baik buruk untuk bersama dengan kerajaan perpaduan. Itu antara kenyataan terkini daripada Mursidul Ampas. Jadi kalau kita lihat Mursidul Ampas ini, Hasim Yassin mengakui terdapat usaha daripada pihak tertentu yang mempelawak parti itu untuk bersama dalam kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah katanya perkara itu juga ada dibangkitkan pada Majlis Syura Ulama, namun secara sepintas lalu dan belum ada sebarang keputusan muktamad. Kita perlu kaji dan tengok baik buruk mengenainya, dan adakah dalam kerjasama dalam kerajaan itu ada DAP dan sebagainya. Perkara itu akan diteliti sebelum sebarang keputusan dibuat. Ya, memang ada usaha katanya pihak tertentu yang mengajak kita bersama dalam kerajaan perpaduan, dan kita belum membuat sebarang keputusan lagi, kata Hasim yang dipetik utusan Malaysia dan disiarkan hari ini. Menurut Marsidul Ampas itu lagi, sebagai parti tunggal yang mempunyai kursi terbanyak di kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, Majoriti Melayu, sudah pastinya kerjasama itu boleh membantu memperkuatkan kedudukan kerajaan. Namun untuk bersama dalam kerajaan perpaduan, Hasim berkata PAS memerlukan kajian dan perbincangan lebih menyeluruh. Ada baik dan buruknya perkara tersebut dengan PAS masih tidak membuat sebarang keputusan muktamad mengenai katanya lagi. Pada Februari lalu, Presiden PAS Hadi Awang menegaskan partinya tetap beristiqamah bersama Islam yang berkuasa dan bukan sebaliknya dengan Islam sekular yang tidak berkuasa. Sombong sangat ya. Kata Presiden PAS itu lagi, Islam sekular tersebut dicacatkan oleh penjajah dengan meninggalkan petunjuk Allah, seterusnya membawa akibat buruk yang dapat disaksikan sekarang. Itu dia. Hadi mengulas mengenai aspek perpaduan yang kini menjadi perbincangan. Hadi berkata perkara itu dilihat penting sehingga menjadi semua mengeluarkan perpaduan. Pada Jun lalu, Menteri Komunikasi YB Fahmi tidak mengesahkan maupun menafikan kabar angin kononnya PAS mungkin menyertai kerajaan perpaduan, tetapi dia menegaskan terdapat perbincangan antara kerajaan dan pembangkang, khususnya membabitkan pemimpin negeri. Bagaimanapun, Fahmi tidak menyatakan secara jelas sama ada perbincangan itu termasuk dialog eksklusif antara kerajaan pusat dan PAS. Perkara itu sekali lagi dinafikan oleh timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang mengesahkan parti itu tidak bercadang untuk menyertai kerajaan gabungan pimpinan Pakatan Harapan dan juga BN. Agak berdolak-dalik rupanya mereka. Tetapi mengikut Marsidul Ampas ini pula, mereka ada berbincang walaupun terlintas begitu saja, tapi mereka perlu mengkaji baik buruk untuk menyertai kerajaan perpaduan. Inilah dia sahabat semua. Adakah mereka bakal meninggalkan bersatu? Adakah bersatu akan tertonggeng, runtuh, kapalnya tenggelam dan sebagainya. Jadi bagi saya sendiri, biarlah PAS ini menjadi pembangkang selama-lamanya. Tidak ada arti pun sekiranya mereka berada dalam kerajaan. Mereka, pemimpin-pemimpin mereka sebenarnya tidak tahu pun buat kerja. Ketika menjadi kerajaan beberapa bulan, apa yang mereka buat, kita boleh nampak sahabat semua. Itu saya tak perlu ulas, anda sendiri tahu apa yang berlaku. Alright. Perkara kedua, apa yang saya lakukan hari ini, panas, heboh, gempa Muhyiddin Yassin telah didakwa akta hasutan kerana mempertikai dan juga menghina yang di Pertuan Agong. Dan sekali lagi, ini antara komen daripada timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Zahid Hamidi, mengatakan kena pada saya adil, kalau kena mereka kerajaan tidak adil. Itu antara kenyataan saya. Jadi apa maksudnya sebenarnya yang kenyataan daripada timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini, yang mahu semua pihak tidak mengambil sikap berat sebelah dengan mengatakan kerajaan bertindak adil apabila mereka disiasat.
Beliau berkata ini kerana realitinya peguam negara mempunyai kuasa untuk mendakwah sesiapa sahaja. Ya, kalau terkena pada mereka, dikatanya tergesa-gesa. Tapi kalau terkena pada saya, mereka kata ini satu siasatan sangat komprehensif. Realitinya, bila anda buat salah, siasatan dilakukan. Peguam negara mempunyai kuasa sepenuhnya untuk mendakwa. Zainal Abidin menambah, dulu saya pernah didakwa sebelum siasatan selesai. Itu sebabnya dalam saya menghadapi pertuduhan itu, pindahan dibuat terhadap tuduhan, artinya siasatan tidak selesai. Katanya dia katakan kerajaan berlaku adil. Tapi bila kena mereka kata kerajaan tidak berlaku adil. Double standard janganlah, katanya kepada pemberita selepas merasmikan seminar teknikal Persatuan Keselamatan Sosial Antarabangsa di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Semalam bersatu mendakwa, siasatan berhubung ucapan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dikatakan menyentuh kewibawaan yang di Pertuan Agong 16 dilakukan secara tergesa-gesa. Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata pendakwaan segera ke atas bekas Perdana Menteri juga menimbulkan banyak lagi persoalan. Muhyiddin yang juga didakwa di Mahkamah Seksyen Gua Musang Kelantan hari ini mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan, menyebut perkataan yang menghasut berkaitan kaum agama dan raja dalam ucapannya ketika berkempen pada pilihan raya kecil di Dewan Undangan Negeri Dun Negeri baru-baru ini, yang menyaksikan penyandang daripada kursi itu daripada Perikatan Nasional akhirnya kecundang dan kursi itu telah dirampas oleh calon daripada UMNO Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan. Jadi apakah makna semua itu, sahabat semua? Ini membawa maksud bahwa sebenarnya PAS ini tidaklah begitu kebal apabila mungkin rakyat mula melihat sumbangan-sumbangan yang dibuat oleh kerajaan PAS di Kelantan ini tidaklah sesuatu yang membanggakan. Kita boleh nampak saja stesen busnya sudah dijanjikan puluhan tahun, tapi masih lagi dalam keadaan yang uzur, keadaan yang teruk dan sebagainya. Masalah air, kalau masalah air ini jangan dikatakan 10 tahun, 20 tahun, tetapi sudah 34 tahun, sahabat semua, kerajaan PAS Kelantan ini masih gagal menyelesaikan isu bekalan air. Orang cakap, kalau pergi Kelantan ini tidak perlu buat teh tarik, kerana buka pipe pilih air saja, simpan gelas dan buka dapat segera, cuma perlu simpan gula sahaja. Itu antara komen-komen daripada warga maya. Dan jelas sebenarnya PAS ini bukanlah parti yang boleh diharap untuk mentadbir sebuah negeri. Kita boleh nampak di Terengganu, di Kelantan, di Kedah dan Perlis, begitu teruknya mereka. Dan apabila dikritik, mereka akan selalu membuat ataupun menyalahkan orang lain, menyalahkan kerajaan persekutuan, menyalahkan naik harga itu, naik harga ini, menyalahkan kononnya itu bukan planning mereka, itu adalah planning daripada NGO dan sebagainya. Begitu hebatnya mereka mencari dalil untuk menunjukkan kononnya bukan mereka yang gagal tetapi orang lain. Sedangkan hakikatnya, sahabat semua, apabila mereka menunjuk satu jari, sebenarnya 9 lagi jari menunjuk ke arah mereka, dan bukti bahwa mereka adalah kerajaan yang hanya tahu bercakap kosong, kerajaan PAS di Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Perlis. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda, sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa-pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.